Assalamualaikum, anda bersama saya Zulaiana Syak dalam Detik. Kementerian Pelajaran akan mula mengagihkan wang bantuan khas awal persekolahan sebanyak RM100 Malaysia kepada 10,000 sekolah rendah dan menengah di seluruh negara secara berperingkat bermula 15 Januari depan. Bahagian pengurusan maklumat kementerian memaklumkan, kaedah penyaluran bayaran dibuat ke akaun kumpulan wang kerajaan KWK Sekolah atau akaun khas Pejabat Pelajaran Daerah PPD bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank. Menurut kenyataan tersebut, mana-mana sekolah yang menerima kurang peruntukan perlu membuat permohonan tambahan peruntukan beserta penyata bank sekolah dan jumlah yang diperlukan kepada bahagian kewangan kementerian secepat mungkin. Di bawah bajet 2013 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak September lalu, telah meluluskan peruntukan RM540 juta bagi pemberian bantuan khas awal persekolahan, RM100 kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2013. Bantuan ini bertujuan meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga. Murid atau pelajar yang layak menerima bantuan tersebut mesti berstatus warga negara Malaysia, bersekolah kerajaan dan sekolah bantuan, murid tahun 1 hingga tingkatan 5 atau setaraf dengannya bagi persekolahan tahun 2013. China memulakan perkhidmatan kereta api laju terpanjang di dunia minggu lalu apabila eksperimen perjalanan dari Beijing ke utara China, Guangzhou berjaya. Dengan kelajuan 300 km sejam, laluan sepanjang 2,298 km itu mengambil masa hampir 8 jam untuk sampai ke destinasi. Penduduk yang sebelum ini terpaksa menempuh perjalanan 20 jam kini boleh menggunakan perkhidmatan kereta api tersebut. Direka dengan kelajuan maksimum 350 km sejam, kereta api itu menempuh 35 hentian di beberapa bandar utama seperti Xizhuang, Zhengzhou, Wuhan dan Changsha. Perkhidmatan kereta api laju terpanjang di dunia ini menjadi kejayaan terbaru China apabila ketika era turun naik rangkaian kereta api terpantas mereka. Instagram akan menghadapi saman akibat daripada terma penggunaan yang dikemukakan beberapa minggu lepas. Instagram merupakan aplikasi perkongsian gambar secara online sebelum ini telah dibeli oleh Facebook. Saman ini merupakan yang pertama difailkan melibatkan perubahan terma penggunaan. Dalam saman yang dikemukakan di Mahkamah Persekutuan San Francisco, pengguna Instagram daripada California memfailkan samannya terhadap pelanggaran kontrak dan beberapa klaim yang lain. Menurut jurucakap Facebook, Andrew Noyes, saman yang dikemukakan adalah tidak masuk akal dan pihak peguam Facebook akan melawan saman yang difailkan terhadapnya. Facebook sebelum ini telah membeli Instagram dengan harga $7.15 juta Amerika. Dalam pengumuman terma pengguna yang telah dikemas kini, ura-ura yang mengatakan Instagram akan menjual gambar yang dibuat naik oleh pengguna tanpa pampasan kepada pengguna tersebut menjadi semakin kuat. Terma penggunaan Instagram sekarang yang berkuat kuasa sehingga pertengahan Januari tidak memihak kepada pengguna dalam mempertahankan hak mereka. Kira-kira 800 pekerja Hydro-Quebec masih bekerja keras untuk memulihkan bekalan elektrik kepada pelanggan yang terjejas berikutan keputusan bekalan tenaga Jumaat lalu. Kira-kira 120,000 pengguna di bandaraya berkenaan bergelap apabila ribut salji setinggi 50 cm menenggelamkan beberapa kawasan. Sehingga jam 11 pagi semalam, kira-kira 10,200 pengguna masih terputus bekalan elektrik, terutamanya di Laurentides dan wilayah Quatre Barat Quebec. Detik Sukan. Selepas 2 tahun tidak menyertai Liga Elit Domestik, penyerang baru Johor Darul Takzim, Safi Salim nyata teruja menjalani latihan bersama pasukan barunya sekaligus berjanji memberikan yang terbaik. Sambil menyifatkan keputusan untuk menyertai skuad Harimau Selatan adalah tepat, terutama dalam usaha menyelamatkan karier bola sepaknya, Safi jelas gembira dan bersemangat pada sesi latihan pertamanya. Sesi latihan pertama bagi 5 pemain kebangsaan yang bermain untuk pasukan yang dilabel sebagai termahal dalam Liga Malaysia itu diadakan di Stadium Tan Sri Hassan Yunus. Selain Safi, kelibat Nur Syahrul Idlan Talaha, Safiq Rahim, Aidil Zafwan dan Azmi Muslim juga kelihatan bersemangat pada sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Fandi Ahmad dan pembantunya Ismail Ibrahim. Sekian detik untuk kali ini. Terus menonton rancangan menarik di MyTV. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.